Selepas tempoh PKP ni, antara bisnes yang mungkin kita boleh ambil kesempatan, sebenarnya kami sendiri ada merancang beberapa peluang perniagaan yang kita akan tawarkan kepada rakan-rakan kita, kepada semua orang lah, pada siapa-siapa yang nak apply nanti. Contohnya yang pertama adalah deep cleaning dengan sanitization services. Malam Malakat Mall contoh, kita mendahului lah, kebetulan dipilih sebagai mall pertama yang ada sanitization tunnel. Mana kalau pelanggan masuk, dia kena masuk dulu, nyah kumankan badan dia baru masuk ke dalam Malakat Mall. So immediately dia macam semua chamber. mall nak pasang. Macam chamber ke? Masuk chamber, yes. Yang design oleh kita punya local talent, which is Zul Design dengan kerjasama dengan Datuk Nazim Johan, PPIM. Yang ini bukan sekadar yang chamber tu mungkin satu part kan, tapi services. Contohnya bila office-office akan dibuka nanti selepas tempoh PKP, pasti mereka akan perlu melakukan sanitization services kepada semua pejabat-pejabat dan daripada rumah kecil, pejabat kecil sampailah pejabat-pejabat besar. So ini satu peluang perniagaan yang sekarang kena buat. Jangan tunggu dah buka PKP no. Sekarang kena cari macam mana cara nak buat dan sebagainya. Kalau tak tahu, kena ikut Facebook saya lah, nanti saya tunjukkan cara dia macam mana. Okey, kedua, contohnya macam community grocers. Kita tahu kedai-kedai groceries adalah kedai yang dapat bukan sekadar bertahan tapi tiba-tiba jadi peak. Dan yang terlibat sama ialah delivery services yang sekarang ni high demand. Sebab apa? Orang perlukan, orang tak nak keluar, orang tak nak ambil risiko dan sebagainya. Maka mereka ni juga frontliners yang mengambil risiko, ambil barang dan hantar. So delivery services kita masih lagi kekurangan. Sebenarnya banyak peluang kalau kita boleh ambil ruang-ruang ni, boleh jadi satu perniagaan yang sangat-sangat penting. Okey, apabila kita tengok dalam kedai groceries tu sendiri, contohlah kalau ambil di Raudah Grocer, kita melihat kepada lebih 2,000 peluang perniagaan yang boleh diambil oleh usahawan-usahawan kita. Nak supply makanan dalam tin, makanan dalam botol, makanan bermasak, separuh masak, ready to eat, yang macam-macam yang kita boleh sebenarnya tawarkan, yang kalau kita boleh ambil, yang ni tak berapa susah. Kalau tak reti buat, paling kurang boleh jadi reseller. Ambil produk orang. Kalau reti buat sendiri, boleh buat sendiri. Modal daripada RM500 ke puluh-puluh ribu ke, of course yang besar pun boleh lah. Immune booster produk. Siapa yang ada, bukan yang pandai-pandai tau, yang ni immune booster. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam COVID-19 ni, bila dia virus ni attack, dia sangat-sangat berbahaya kepada mereka yang mempunyai imun badan yang lemah. Maka immune booster produk, kalau adalah makanan-makanan suplemen yang boleh memberi tenaga kepada ataupun memberi kekuatan kepada sistem imun kita, yang ini juga merupakan satu peluang perniagaan yang sekarang ni saya tak nampak orang promote secara meluas dekat online. So saya rasa yang ni antara benda yang boleh, saya kata ni confirm meletup. Okey, tourism, orang kata tourism ni sektor yang paling akan sukar lambat nak bangkit balik. Saya nak betulkan balik persepsi. Saya kata tourism akan pick up, tetapi local tourism yang akan pick up gila-gila punya. Orang dah 22 hari kot kena kurung kan, lagi tambah lagi berapa, saya menyangkakan lagi beberapa minggu lagi kita akan kena kurung di rumah. Orang dah tak sabar nak keluar dah. Memang nak bercuti dah. Bercuti sekolah dan sebagainya. Dan local tourism akan meletup. Siapa yang pandai, dia ambil ruang sekarang, dia ambil peluang untuk securekan rights. Chalet-chalet ke tempat-tempat yang ada local tourism. Dan saya mengatakan local tourism ni bukan hanya berlaku di negara kita, seluruh dunia. Maknanya tourism memang yang overseas mungkin akan kesan dia ambil masa lama nak recover, tetapi kalau local tourism kita boleh ambil ruang-ruang yang ada, inilah waktunya untuk kita spend balik dalam ekonomi kita. Kena ingat, kerajaan bagi kita cash untuk kita spend sebab dia ada ripple effect. Every $1 we spend at the retail sector, dia ada paling kurang, kalau ikut calculation saya, paling kurang 3.8 kali gandaan dalam sistem ekonomi kita. Sebab kalau kita semua simpan, semua tak ada duduk rumah je, lepas PKP pun tak keluar ke mana, tak nak apa semua, dan dia akan menjadi masalah kepada sistem ekonomi kita. Website development, yang ni pun juga sebenarnya macam kami sendiri lah nak cari apps developer.
sangat-sangat sukar. So, siapa yang ada bisnes ni, you don't have to worry. Memang benda ni senang. Tadika memang sekarang mempunyai kesan sedikit, tetapi immediate selepas PKP dibuka, maka ini sektor yang akan terus mendapat lonjakan utama. Sebab apa? Parents semua kena pergi kerja, dia kena outsource balik. Kasih sayang sedikit kepada pengasuh dan juga guru-guru tadika. And then satu lagi saya tengok dia sebenarnya ada banyak lagi, nanti saya boleh kongsikan bersama, tapi antara yang paling penting saya melihat adalah food security. Negara kita terlalu bergantung kepada import makanan. Malaysia import lebih 50 bilion raw material dalam bentuk makanan untuk keperluan negara kita. Ini sebenarnya tidak sepatutnya berlaku. Tidak sampai banyak tu lah, sebab kita mempunyai orang kata apa, cuaca tanah yang subur dan sebagainya, yang sebenarnya boleh mencipta pembekalan yang cukup untuk keperluan negara kita. Jadi kalau kita melihat, usahawan melihat peluang nak buat organic chicken farm ke, which kami dah mulakan, nak buat organic vegetable farm dan sebagainya yang bersifat community, yang maknanya kita buat di situ untuk kegunaan community kita, itu juga antara peluang perniagaan yang sangat-sangat penting. Orang semakin concern tentang kualiti pemakanan yang kita ada. Jadi ini antara ruang dan peluang perniagaan yang boleh diambil sebanyak-banyaknya oleh usahawan-usahawan sama ada kecil atau besar. Tidak ada masalah.